Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi kerana pada hari ini sekali lagi cikgu dapat bersama-sama dengan para pelajar dalam program Tuition Online Perlis, Gabungan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan juga Jabatan Agama Islam Negeri Perlis. Sebelum itu, cikgu ingin perkenalkan nama cikgu ialah Cikgu Masliza binti Muhammad Noor, merupakan guru di Sekolah Menengah Sains Tuanku Said Putra dan akan mengajar para pelajar pada hari ini berkaitan dengan subtopik 8.6 iaitu tindakan Raja Melayu dalam menangani cabaran barat. Sebelum itu, selamat datang kepada guru-guru, para ibu bapa, para pelajar dalam slot pada hari ini. Sebelum dengan itu, cikgu mohon para pelajar supaya bersiap sedia dengan buku catatan serta alat tulis bagi memudahkan sesi penyampaian cikgu dalam memberikan ilmu kepada para pelajar. Dan mohon para pelajar supaya mencatatkan segala ilmu yang diberikan kepada cikgu, dan di akhir sekali terdapat juga kuis online untuk para pelajar menjawabnya. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari 5 aspek yang akan cikgu sentuh dalam subtopik 8.2 tersebut. Yang pertama ialah tuntutan Raja Melayu melalui Dubar. Yang kedua, diplomasi menangani tekanan British. Yang ketiga, keengganan pemerintah negeri-negeri Melayu Utara menerima penasihat British. Yang keempat, mengubal undang-undang tubuh. Dan yang terakhir ialah Raja menerajui pemodenan negeri. Baiklah. Aspek yang pertama yang kita akan pelajari ialah tuntutan Raja Melayu melalui Dubar. Apakah itu Dubar? Untuk makluman para pelajar, Dubar merupakan pertemuan Raja-Raja Melayu dan juga dengan British untuk menyampaikan wadah ataupun menjadi sebagai pembela, suara pembela kepada rakyat dan juga pelindung kepada rakyat dalam majlis Dubar tersebut. Persidangan Dubar yang kita akan pelajari ini iaitu melibatkan 4 persidangan. Persidangan yang pertama ialah Dubar di Kuala Lumpur pada tahun 1903. Kita memperlihatkan bahawa Sultan Idris Mursyidul Azam Shah iaitu Sultan Perak telah mengkritik pemusatan kuasa di tangan Residen Jeneral, bermaksud semua pentadbiran diuruskan oleh Residen Jeneral. Di mana baginda juga mendesak supaya kuasa-kuasa sultan dapat dikembalikan kembali kepada institusi raja. Baginda turut mendesak supaya bilangan pegawai Melayu dalam perkhidmatan kerajaan persekutuan bertambah dan
mereka perlulah dilantik ke jawatan yang lebih tinggi. Maksudnya, bilangan pegawai Melayu itu perlu dilantik ke jawatan yang lebih tinggi. Okey. Yang kedua di Kuala Lumpur juga masih dalam skop yang sama, di mana kita melihatkan bahawa Tuanku Muhammad Ibni Yang Tuan Amtah yang merupakan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan turut menuntut agar bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa rasmi Persekutuan sehingga ini. Okey. Duba yang kedua, iaitu persidangan duba yang kedua dilaksanakan di Pekan Pahang tahun 1932 yang melibatkan Sultan Iskandar Shah, Sultan Perak, yang mana baginda telah mendesak agar kuasa pemerintah dikembalikan kepada Raja-Raja Melayu. Dan juga kita melihat bahawa kuasa-kuasa pemerintahan dikembalikan kepada Raja-Raja Melayu dan diberi juga kepada Majlis Negeri dalam semua aspek pemerintahan. Okey, persidangan duba yang ketiga iaitu di Kelang Selangor tahun 1937, kita melihat bahawa Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan telah menggesa supaya pihak British memberikan peluang perkhidmatan kepada buruh dari rumpun alam Melayu. Maksudnya di sini, rumpun alam Melayu itu dikategorikan khususnya kepada orang Jawa, di mana Tuanku Abdul Rahman meminta supaya orang Jawa digantikan dengan buruh dari Cina dan juga buruh dari India di negeri-negeri Melayu. Okey, seterusnya, Sultan Abu Bakar Riyatuddin Al-Muazzam Shah turut juga mendesak supaya pihak British memberi perhatian kepada masalah orang Melayu. Pada ketika itu, masalah orang Melayu berkaitan dengan tiada pekerjaan dan juga tiada tanah ataupun tiada pemilikan tanah. Dubar yang terakhir iaitu persidangan dubar yang terakhir adalah terletak di Seri Menanti. Lokasi pelaksanaan persidangan tersebut di Seri Menanti iaitu di Negeri Sembilan pada tahun 1939. Okey. Sultan Hishamuddin Alam Shah iaitu Sultan Selangor pada masa itu turut mencadangkan penubuhan Malay Girls College iaitu supaya sama tarafnya pendidikannya dengan Malay College Kuala Kangsar kerana untuk meningkatkan pendidikan kaum wanita pada ketika itu supaya sama dengan kaum lelaki. Secara langsung kita melihat bahawa persidangan dubar tadi memperlihatkan bahawa kebangkitan suara rakyat melalui persidangan dubar ke atas pihak British. Okey, terbang. Kita terus kepada aspek yang kedua iaitu diplomasi menangani tekanan British. Okey, untuk topik kecil ini kita nak tengok tentang dua sultan iaitu yang pertama Sultan Abu Bakar Johor, yang kedua ialah Sultan Zainal Abidin III iaitu Terengganu. Okey, ini ialah Sultan Abu Bakar ataupun dia mendapat gelaran Maharaja Abu Bakar. Okey, apa yang dibuat oleh Sultan Abu Bakar ketika itu ialah ada 3 elemen yang perlu para pelajar ketahui, iaitu yang pertama ialah mengadakan hubungan baik dengan kerajaan negeri-negeri Selat. Okey, apa yang dibuat oleh Sultan Abu Bakar ialah baginda pada masa itu di mana kawasan Teluk Belanga di Singapura ini telah diberikan oleh British kepada baginda ataupun kepada Kesultanan Johor. Baginda dan juga kerabatnya telah menetap di Singapura sehingga tahun 1889 sebelum berpindah ke
ke Johor. Okey, yang kedua, elemen yang kedua yang perlu pelajar ketahui ialah kunjungan baginda ke England bertemu dengan Ratu Victoria. Yang mana kita melihat beliau telah telah dikurniakan dengan gelaran Maharaja Johor pada tahun 1868. Kemudian, bagi meredakan tekanan Gubernur negeri Selat, beliau turut ke England pada masa itu adalah salah satu faktor penting. Yang ketiga ialah baginda telah diberi tanggungjawab untuk menyelesaikan pertikaian di negeri-negeri Melayu. Okay, elemen yang ketiga itu yang dibuat oleh Sultan Abu Bakar ialah menubuhkan lembaga penasihat Johor. Okey, lembaga penasihat Johor di mana ahli-ahlinya dilantik oleh baginda dalam kalangan pegawai British yang berpengaruh, di mana pegawai British ataupun ahli-ahli yang dilantik dalam lembaga penasihat Johor itu perlu membantu baginda dalam menasihati baginda dalam hal pentadbiran. Okey, kebijaksanaan Sultan Abu Bakar ini kita lihat bahawa telah menyebabkan mengekalkan ataupun menyekat kemaraan ataupun campur tangan kuasa asing ke Johor sehinggalah tahun 1914. Okey, ini adalah Sultan Zainal Abidin III iaitu Terengganu. Segok lagi duduk atas kursi. Okey. Apa yang dibuat oleh Sultan Zainal Abidin III ialah kebijaksanaannya dalam rundingan. Baginda merupakan pemerintah yang berani dalam mempertahankan kedaulatan negeri, iaitu di mana baginda telah berangkat ke Singapura untuk berunding dengan Gubernur negeri-negeri Selat, iaitu saya buat short form iaitu NNS ialah negeri-negeri Selat. Selepas perjanjian Bangkok pada tahun 1909. Elemen yang kedua ialah di mana Sultan Zainal Abidin III telah menandatangani perjanjian British Terengganu iaitu pada tahun 1910. Okey, apa yang dibuat oleh baginda ialah baginda telah bersetuju menandatangani perjanjian tersebut dan di mana pihak British perlu mengakui Terengganu negeri yang merdeka, dan di mana kita melihat bahawa Terengganu menerima wakil British yang tidak mempunyai kuasa dalam pentadbiran negeri selepas perjanjian British Terengganu 1910. Apabila kita melihat apa yang dibuat oleh Sultan Zainal Abidin III iaitu Terengganu melibatkan dua elemen menunjukkan bahawa baginda merupakan individu yang bijak dalam diplomasi sehingga dapat menyekat penasihat British sehinggalah tahun 1919. Okey, aspek yang ketiga yang kita lihat ialah keengganan pemerintah negeri-negeri Melayu Utara menerima penasihat British. Okey, untuk negeri-negeri Melayu Utara iaitu melibatkan Perlis, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Keengganan pemerintah negeri Melayu Utara ni menerima penasihat British akibat daripada mereka melihat bahawa situasi yang pernah berlaku di negeri-negeri Melayu bersekutu sebelum ini, iaitu di mana tindakan British yang telah mengenepikan kewibawaan kuasa kesultanan. Kita tengok yang pertama iaitu khususnya di negeri Perlis, iaitu penasihat British di Perlis. Okey, pada tahun 15 Julai 1909, British telah melantik Major Frost sebagai penasihat British di negeri Perlis. Selepas itu, pada tarikh 28 April 1930, kita melihat berlakunya perjanjian Perlis
British telah ditandatangani yang menyebabkan secara rasminya Perlis menjadi negeri Melayu terakhir menerima naungan British. Perjanjian di antara perjanjian Perlis British tersebut telah meningkatkan kawalan penasihat British terhadap pentadbiran melalui Majlis Mesyuarat Negeri Perlis. Maksudnya keseluruhannya dikuasai oleh penasihat British kecuali dalam hal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Okey, ini ialah siapa? Okey, kalau pelajar perlu ketahui bahawa ini merupakan Syed Hamzah Jamalullah, iaitu Naib Presiden Majlis Mesyuarat Negeri Perlis. Okey, seterusnya kita melihat kepada negeri Kedah. Okey, dua individu yang kita lihat iaitu di mana pada tahun 15 Julai 1909, W.G. Maxwell telah dilantik sebagai penasihat British di Kedah. Namun, ada beberapa perkara yang telah mengugat kestabilannya, iaitu di mana W.G. Maxwell telah menimbulkan pergeseran dengan Majlis Mesyuarat Negeri Kedah yang dipengerusikan oleh Tengku Mahmud, iaitu tindakan beliau yang mengenepikan nama Kedah dalam surat rasmi serta mengibarkan bendera Union Jack di kediamannya dianggap tidak wajar dan mencabar identiti negeri Kedah. Okey, maksudnya bendera Union Jack itu ialah bendera British. Okey, seterusnya kita melihat Tengku Mahmud yang merupakan Presiden Majlis Mesyuarat Negeri Kedah telah menentang tindakan W.G. Maxwell, iaitu dengan menuntut surat rasmi melalui Residen General. Okey, saya typo ke situ perkataan Residen, yang mana beliau serta Majlis Mesyuarat Negeri Kedah, iaitu di mana Baginda dan Majlis Mesyuarat Negeri Kedah telah mengutuskan surat kepada melalui Residen General dengan menulis tulisan bahasa Inggeris. Okey, ada 4 perkara yang telah mengekalkan Kedah berjaya mengekalkan identiti sebagai negeri Melayu. Ini pelajar perlu ketahui, ada 4 perkara selalunya akan keluar dalam peperiksaan ataupun ujian akhir tahun, ujian pertengahan tahun, iaitu yang pertama, penggunaan bahasa Melayu dalam pentadbiran dan perundangan. Yang kedua ialah penggunaan kalender hijrah. Yang ketiga, cuti umum pada hari Jumaat. Dan yang keempat ialah keutamaan berlantik pegawai Melayu dalam pentadbiran. Okey, ada 4 perkara yang perlu pelajar ketahui. Okey, saya teruskan. Okey. Tengku Mahmud, Presiden Majlis Mesyuarat Negeri Kedah, yang masih sebutkan tadi. Tapi orangnya bagaimana? Okey, ini adalah Baginda, iaitu Tengku Mahmud. Okey, seterusnya kita melihat penasihat British di negeri Kelantan. Okey, penasihat British di Kelantan kita tengok di mana Sultan Muhammad IV tidak menerima perjanjian Bangkok, iaitu pada tahun bila? Pada tahun 1909. Situasi tersebut telah menyebabkan British mengadakan lagi rundingan dengan Sultan Muhammad IV. Okey, iaitu mewujudkan perjanjian lain yang saya katakan tadi, dan berlakunya perjanjian antara British dengan Kelantan pada tahun 1910 sebab tak jadi, Sultan Muhammad tak menerima perjanjian Bangkok 1909 tersebut. Kemudian wujudnya perjanjian lain lagi dan termeterailah perjanjian antara British dengan Kelantan 1910. Okey, antara kandungan perjanjian tersebut ada 3 kandungan perjanjian yang perlu pelajar ketahui.
iaitu J.S. Mason dihantar ke Kelantan sebagai penasihat British. Yang kedua ialah Sultan Kelantan perlu mengikuti dan melaksanakan nasihat-penasihat British dalam semua perkara kecuali agama Islam dan adat Melayu, sama seperti di Perlis dan juga Kedah. Yang ketiga ialah Sultan Kelantan tidak dibenarkan membuat hubungan dengan kuasa luar tanpa melalui penasihat British. Tak boleh mengadakan hubungan luar. Kalau nak mengadakan hubungan luar dengan Siam pun tidak dibenarkan, tapi mesti melalui penasihat British. Okey, ini ialah Sultan Muhammad IV. Gambar Sultan Muhammad IV. Okey, penasihat yang terakhir yang kita nak lihat ialah di negeri Terengganu. Okey, special sikit di negeri Terengganu ni, kalau pelajar lihat terdapat beberapa perkara, iaitu ada 3 sultan yang mentadbir sehinggalah British kuasai negeri Terengganu. Okey, yang pertama iaitu kita melihat di mana Sultan Zainal Abidin III enggan menerima penasihat British. Dan Sultan Zainal Abidin III hanya menerima pelantikan wakil British yang tidak mempunyai kuasa. Okey, selepas kematian Sultan Zainal Abidin III, Sultan Muhammad II telah menaiki tahta. Selepas baginda menaiki tahta, baginda telah didesak oleh pihak British untuk menandatangani perjanjian, iaitu berlakunya perjanjian Terengganu British pada 24 Mei 1919. Janjian tersebut telah menyebabkan status wakil British ditukar kepada penasihat British, dan keadaan itu di mana penasihat British boleh campur tangan dalam hal ehwal pentadbiran negeri kecuali agama Islam dan adat Melayu. Okey, siapa penasihat British yang pertama di Terengganu? Kita tengok, iaitu J.L. Humphreys, yang mana dia telah menyebabkan Sultan Muhammad II yang menaiki tahta pada tahun 1918 sehingga 1920. Pada tahun 1920, Sultan Muhammad II diturunkan tahta dan telah dilantik Sultan Zainal Badrul Alam Shah yang menggantikan baginda. Okey, situasi ini berlaku akibat daripada kemarahan British terhadap Sultan Muhammad II yang memaksa untuk diturunkan tahta. Pada masa itu, kita melihat bahawa apa yang berlaku ialah Sultan Muhammad II selalu berunding dengan pembesar negeri dan tidak merujuk kepada pihak British. Tindakan tersebut, tindakan Sultan Muhammad II telah dianggap sebagai penghalang kepada dasar British di Terengganu dan menyebabkan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah menggantikan baginda. Okey. Aspek yang keempat iaitu mengubah undang-undang tubuh. Okay. Mengubah undang-undang tubuh ni para pelajar boleh lihat kepada 2 negeri, iaitu yang pertama ialah Johor, yang kedua ialah Terengganu. Okey, kedua-dua undang-undang ini adalah dilaksanakan supaya pihak British tidak mencampuri urusan pentadbiran di negeri-negeri tersebut. Okey, yang pertama kita melihat bahawa Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor yang mempunyai 64 fasal. Yang kedua ialah Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang mempunyai 53 fasal. Fasal tersebut ialah bahagian ataupun partitionnya. Okey, yang pertama kita tengok Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor, di mana Sultan Abu Bakar telah memasyurkan perlembagaan negeri, iaitu digelar sebagai Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor, iaitu pada tarikh 14 April 1895.
Okey, secara rasminya Johor merupakan negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan iaitu berunsurkan demokratik. Okay, dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor ini, salah satunya ialah menyentuh tentang hak raja dan kerabatnya, kerajaan, jemaah menteri dan mesyuarat kerajaan. Okey, terdapat beberapa kandungan Undang Tubuh Kerajaan Johor yang diselitkan di sini untuk para pelajar iaitu yang pertama ialah Sultan tidak boleh menyerahkan negeri dan kerajaan Johor kepada sebarang kuasa asing. Yang kedua ialah menteri-menteri dan jemaah pangkuan kerajaan juga tidak boleh menyerahkan negeri kepada kerajaan asing. Yang ketiga, jemaah menteri hendaklah terdiri daripada bangsa Melayu, rakyat Johor dan beragama Islam. Yang keempat, ahli majlis mesyuarat kerajaan mestilah terdiri daripada rakyat Johor. Kemudian ialah agama Islam sebagai agama negeri selama-lamanya. Dan yang terakhir untuk cikgu paparkan kepada pelajar ialah Raja dan Kerajaan Johor mengekalkan hubungan baik dengan kerajaan lain terutamanya British. Okay. Kandungan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor ini para pelajar boleh catatkan buat seketika waktu. Okey. Apa kepentingan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor? Kita dapat 3 elemen ataupun 3 perkara yang perlu pelajar ketahui. Yang pertama ialah mengimbangi kuasa British. Yang kedua ialah mempertahankan identiti negeri. Dan yang terakhir adalah untuk membentuk kerajaan yang berteraskan demokrasi yang mana menggantikan pemerintahan yang bercorak mutlak. Okay, undang-undang yang kedua iaitu Undang-Undang bagi Diri Kerajaan Terengganu yang telah digubal oleh Sultan Zainan. Okay, saya typo di situ, sepatutnya S, iaitu Sultan Zainal Abidin III. Yang mana Undang-Undang bagi Diri Kerajaan Terengganu merupakan undang-undang tubuh bertulis pertama di Terengganu. Selain daripada nama Undang-Undang bagi Diri Kerajaan Terengganu juga disebut sebagai Itiqan al-Muluk bitadil al-Suluk. Apa maksudnya? Okey, maksudnya ialah keyakinan terhadap pemerintah yang berdasarkan kepada keadilan. Okay, terdapat beberapa aspek dalam Undang-Undang bagi Diri Kerajaan Terengganu iaitu kita lihat bahawa soal kuasa sultan, tugas pembesar, kesetiaan rakyat dan peraturan dalam negeri. Ini yang berkaitan sebahagiannya yang berada dalam Undang-Undang bagi Diri Kerajaan Terengganu. Okay. Kita dapat beberapa kandungan Undang-Undang bagi Diri Kerajaan Terengganu untuk tatapan para pelajar. Yang pertama ialah Kerajaan Terengganu merupakan kerajaan Melayu Islam iaitu digelar sebagai Malayuiyah Islamiyah. Kemudian Islam merupakan asas perundangan negeri. Yang ketiga ialah Sultan Terengganu tidak boleh menyerahkan negeri Terengganu kepada mana-mana kuasa asing. Yang keempat ialah Sultan Terengganu yang menyerahkan negeri Terengganu kepada kuasa asing hendaklah turun dari tahta. Yang kelima, Menteri Besar mestilah beragama Islam dan rakyat Terengganu. Serta yang terakhir kita lihat ialah Majlis Mesyuarat Negeri boleh terdiri daripada orang bukan beragama Islam tetapi mestilah rakyat Terengganu. Ini berbeza dengan negeri Johor yang kita lihat tadi.
iaitu di mana Majlis Jemaah Menterinya mestilah beragama Islam, bangsa Johor dan rakyat negeri Johor, berbeza dengan Terengganu. Okey, apa kepentingan undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu ialah untuk memantapkan pentadbiran, memelihara kedaulatan negeri, mengukuhkan perpaduan dalam kalangan raja dan pembesar dan rakyat jelata, menjadi benteng untuk menghalang campur tangan British terhadap pemerintah Terengganu. Okey. Seterusnya, aspek yang terakhir kita nak lihat ialah raja menerajui pemodenan negeri. Okey. Kita lihat kepada 3 negeri iaitu pemodenan negeri Johor. Apa yang dibuat ialah di mana Sultan Abu Bakar yang kita dilantik sebagai Sultan pada masa itu telah bekerjasama dengan Majlis Jemaah Menteri dan Sultan Abu Bakar merupakan bapa pemodenan negeri Johor. Okey. Seterusnya, meneruskan pemodenan pentadbiran Temenggung Daim Ibrahim. Maksudnya di sini ialah Sultan Abu Bakar bersama dengan Majlis Jemaah Menteri telah meneruskan pemodenan yang dilakukan sebelum ini oleh Temenggung Daim Ibrahim yang telah menjadikan negeri Johor sebagai sebuah negeri demokratik. Okey, Sultan Abu Bakar telah memodenkan Johor iaitu kita lihat daripada aspek pentadbiran, keuangan, undang-undang, pelajaran, kesihatan, tanah, polis dan juga tentera. Sultan Abu Bakar pada masa itu telah bekerjasama dengan beberapa pembesar seperti Datuk Jaafar bin Muhammad. Okey, untuk makluman, Datuk Jaafar bin Muhammad ini merupakan Menteri Besar Johor yang pertama yang mana beliau telah mengarahkan bendera Union Jack dikibarkan rendah berbanding bendera negeri Johor. Okey, yang kedua ialah Datuk Abdul Rahman bin Andak iaitu merupakan setiausaha sulit Sultan. Datuk Abdul Rahman bin Andak ni adalah individu yang bijak berdiplomasi dan juga mempunyai sifat berpandangan jauh. Yang ketiga ialah Datuk Muhammad Saleh bin Perang yang mana merupakan individu pertama yang berjaya melukis peta negeri Johor dengan lengkap. Dan yang terakhir kita tengok Datuk Ibrahim bin Munshi Abdullah yang digelar sebagai bapa pendidikan negeri Johor. Okey. Kita tengok pemodenan Kedah. Okey, yang pertama iaitu di mana pemerintahan Sultan Abdul Hamid Halim Shah pada tahun 1882 hingga 1943. Okey. Baginda dibantu oleh pembesar negeri seperti Tengku Abdul Aziz, Tengku Mahmud, Tengku Ibrahim dan Wan Muhammad Saman. Okey, Wan Muhammad Saman ni untuk para pelajar ketahui ialah di mana beliau merupakan tokoh pembangunan dari Kedah yang telah mencetuskan idea pembinaan terusan dari Alor hingga ke kaki Gunung Jerai Gurun. Okey, terdapat beberapa jabatan yang ditubuhkan seperti Jabatan Pembendaharaan, Jabatan Tanah dan Ukur, Jabatan Audit, Pejabat Besar Pos dan Telekom, Mahkamah Keadilan dan Pasukan Polis Kedah. Okey, seterusnya pemodenan Terengganu yang mana iaitu Sultan Zainal Abidin III bersama-sama Yang di-Pertuan Muda Terengganu telah menubuhkan Jemaah Mesyuarat Kerajaan dan Jemaah Menteri sejak tahun 1912 untuk melancarkan pentadbiran negeri Terengganu. Okey,
Selain itu, terdapat beberapa jabatan yang ditubuhkan. Antaranya kita lihat seperti pejabat setiausaha kerajaan, pejabat perbendaharaan, pejabat pesuruhanjaya keadilan, pejabat agama dan pelajaran, pejabat kejaraya dan pejabat pesuruhjaya hutan. Okey, secara tidak langsung apabila kita tengok pemodenan sama ada Johor, Kedah dan juga Terengganu, kita melihat mereka dibantu oleh pembesar-pembesar ataupun jemaah menteri dalam menguruskan urusan pentadbiran supaya tidak dicerobohkan oleh kuasa asing. Okey, secara tidak langsung, secara rumusannya kita melihat hari ini kita telah pelajari 5 aspek, iaitu yang pertama tuntutan Raja Melayu melalui Dubar. Yang kedua ialah diplomasi menangani tekanan British. Yang ketiga ialah keengganan pemerintah negeri Melayu Utara menerima penasihat British. Yang keempat, mengubal undang-undang tubuh. Dan yang terakhir, Raja menerusi pemodenan negeri. Sebelum berakhirnya slot kita pada hari ini, cikgu minta kamu menguji minda kamu, iaitu yang pertama. Okey, soalannya, apakah negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem pemerintahan, mengamalkan sistem raja berperlembagaan? Okey, negeri apa? Para boleh tengok. Okey. Okey, negeri apa? Iaitu, banyak yang menjawab. Iaitu negeri Johor. Okey, yang kedua, apakah identiti negeri Kedah sebagai negeri Melayu? Apakah identiti negeri Kedah sebagai negeri Melayu yang cikgu sebutkan 4 perkara tadi? Ya, cuba pelajar ingat 4 identiti Kedah. Tapi berikan bila soalan apakah beri salah satu sahaja. Contohnya seperti cuti umum jatuh pada hari Jumaat. Okey. Yang ketiga, soalan ketiga. Apakah 2 syarat untuk menjadi jemaah menteri mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor? Saya ulang. Apakah 2 syarat untuk menjadi jemaah menteri mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor? Okey, untuk makluman pelajar, soalan ini terkandung dalam kandungan yang cikgu sebutkan ni, iaitu kandungan undang-undang negeri Johor, iaitu ada 3 elemen, iaitu 3 perkara saya sebutkan dah tadi. Maksudnya dia minta hanya 2 sahaja pelajar beri, iaitu okey, yang pertama ialah rakyat Johor. Yang kedua, merupakan bangsa Melayu. Dan yang terakhir, beragama Islam. Para pelajar boleh pilih antara 2 sahaja. Okey. Untuk hari ini, slot untuk cikgu pada hari ini iaitu sejarah berkaitan dengan subtopik 8.2, iaitu tindakan Raja Melayu dalam menangani cabaran barat telah selesai. Sehubungan dengan itu, cikgu mohon supaya para pelajar boleh menjawab soalan yang cikgu kemukakan tadi secara live, dan mohon supaya para pelajar boleh terus kepada latih ataupun secara latih to be soalan bab 8. Okey, saya sudahi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.
Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.